الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid, jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kepanjatan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah taala kumpulkan di masjid untuk sama-sama kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, maghrib dan seterusnya. Kita melakukan segala perkara-perkara yang sunnah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, memakbulkan segala doa dan harapan kita kepada semua yang ada yang sakit. Semoga Allah taala angkat kesakitan, memberi kesehatan dan afiat kepada kepada segala yang menghadapi kesulitan. Semoga Allah taala mengangkat kesulitan dan memberikan kemudahan, kesenangan, insyaallah. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu insyaallah kita akan lanjutkan perkongsian kita di dalam bab rukun solat. Maka yang lepas kita membahaskan tentang rukun solat yang pertama, yaitulah tentang niat. Jadi kita ulang sedikit berkenaan dengan niat yang kita sentuh pada minggu lepas, yaitulah makna kepada niat, yaitulah qasdu syai' muqtarinan bil fi'li, yaitulah memaksudkan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Maka apabila kita dalam perbahasan tentang solat, niat solat, maka niat solat adalah memaksudkan sesuatu yang khusus, yaitulah solat bersamaan dengan perbuatan. Maka itulah yang disebut sebagai pada ketika mengangkat takbiratul ihram. Jadi apabila kita mengangkat takbiratul ihram, bersamaan dengan mengangkat takbiratul ihram, maka perlu hadirkan niat di dalam hati. Maka disebut mahallun niyah, tempatnya niat yaitulah di hati. Adapun melafazkan niat adalah perkara yang sunnah. Untuk supaya hati kita lebih tetap, hati kita supaya lebih teguh, maka kita perlu kepada lafaz. Maka lafaz jatuh kepada perkara yang sunnah. Kemudian waktu diniatkan akan solatnya adalah apabila athna at-takbir, pada ketika mengangkat takbiratul ihram. Maka pada ketika mengangkat takbiratul ihram perlu kita menghadirkan hati, di dalam hati kita akan niat solat, menghadirkan niat di dalam hati kita. Falau kabbara biduni an yastahdiraha thumma ba'da takbir nawa fala tan'aqidu salatuhu. Sekiranya ada orang yang pada ketika mengangkat takbir dia masih menghadirkan niat di dalam hatinya, ataupun setelahnya bertakbir barunya menghadirkan niat dalam hati, maka solatnya sih dikira. Solatnya sih dikira. Selepasnya melafaz Allahu Akbar, barulah kemudian dia berniat untuk solat, maka solatnya sih dikira. Niatnya sih dikira, maka solatnya sih dikira. Maka wajiblah bagi seseorang yang ingin solat pada ketika mengangkat takbir perlu menghadirkan niat di dalam hati pada ketika mengangkat takbir. Darajatun niyah fi shalah, tingkatan-tingkatan niat di dalam salat kita bahaskan pada minggu lepas. Ada 3 tingkatan. Maka yang pertama, sekiranya salat yang dilakukan iaitulah salat fardu, maka yang wajib ke atas orangnya adalah 3 perkara. 3 perkara yang wajib.
mesti ada di dalam niat. Maka iaitulah qasdul fi'li. Yang pertama, niat ataupun maksud untuk melakukan solat disebut sebagai usolli. Maka yang pertama, dalam niat usolli kena ada. Aku ingin solat atau aku akan solat, maksudnya usolli kena ada. Yang kedua iaitulah ta'yin. Ta'yin iaitulah apa jenis solat kita. Solat zuhur kah, solat asar kah, solat maghrib atau isya atau subuh, maka kita sebutkan usolli. Kalau subuh, subha. Yang kedua. Yang ketiga yang perlu ialah al-fardhiyah, menyebutkan fardu. Menyebutkan fardu. Jadi kita sebutkan dalam niat usolli fardhas subhi, ataupun usolli fardha al-maghribi, ataupun usolli fardha al-isya'i, al-dhuhri, ataupun al-asri. Tiga itu adalah yang wajib, yang perlu ada ketika kita menghadirkan niat. Itu yang ringkas lah. Adapun yang kita baca selama itu usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, maka ia adalah lafaz niat yang sempurna. Lafaz niat yang sempurna yang wajib ditambah dengan lafaz-lafaz yang sunnah. Maka itu namanya niat yang sempurna. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala, maka adalah niat yang sangat-sangat sempurna diajarkan oleh para ulama kepada kita. Adapun yang kita sedang sentuh pada hari itu, iaitulah yang paling penting di dalam niat yang perlu apa? Sekurang-kurangnya. Maka sekurang-kurangnya iaitulah 3 perkara. Pertama usolli, yang kedua fardu, dan kemudian jenis solat subhi, zuhri dan sebagainya. Maka kalau ada orang yang datang lambat pada solat dan kemudian dia ingin mendapatkan pahala berjamaah, maka dia perlu mengaplikasikan perkara itu. Perkara itu iaitulah 3 perkara yang paling penting dalam niat. Makanya ambil waktu yang lama untuknya dapat pahala solat berjamaah. Dalam arti kata lain, kalau sekiranya dia masih melafazkan ataupun menghadirkan niat yang sempurna dalam hatinya menyebabkannya tinggal solat berjamaah, maka orang itu rugilah. Orang itu akan rugi. Maka Islam dalam sudut syariatnya ada mengajarkan kita sesuatu yang mudah. Kita masih dapat pahala berjemaah, pada masa yang sama solat kita tetap sah. Iaitulah tiga perkara tadi dalam solat fardu. Dalam solat fardu, iaitulah usolli, kemudian fardhu, dan kemudian jadi solatnya. Yang kedua, tingkatan yang kedua dalam niat, iaitulah idza kanatis shalah nafilah muaqqatan. Sekiranya solat yang dilakukan tadi ialah solat sunnah yang ada waktunya. Contohnya seperti solat sunat duha yang waktunya adalah daripada semenjak terbit matahari, beberapa minit selepas terbit matahari, sehinggalah sebelum daripada tegaknya matahari di atas kepala adalah waktu duha. Maka itu adalah jenis solat yang ada waktunya. Ataupun juga solat witir. Witir ada waktunya, iaitulah selepas daripada melakukan solat isya. Iaitulah solat witir itu solat penutup kepada segala solat di dalam hari kita. Jadi solat witir adalah penutup kepada solat. Ada waktunya, iaitulah waktunya daripada selepas isya sehinggalah kita selesai menunaikan solat-solat sunnah yang lain, bangun kita untuk witir. Jadi untuk jenis solat yang macam tu, solat yang sunnah dan ada waktunya, maka yang wajib dalam niatnya ialah apa? Ada dua perkara. Yang pertama iaitulah qasdul fi'li, perlu kepada usolli. Perlu kepada usolli, aku solat, aku akan solat. Dan seterusnya apa? At-ta'yin, iaitulah jenis solatnya. Kalau kita sebut solat duha, jadi kita sebut usolli duha, cukup. Atau usolli al-witri, usolli al-witra, selesai. Yang perlu dalam niat untuk solat yang sunnah.
Dan solat sunnah itu adalah solat sunnah yang ada waktunya. Kita baca kalau kita mau solat duha, niat yang paling mudah yaitulah musalli ad-duha. Adapun lafaz lillahi ta'ala maka ada lafaz yang sunnah. Ataupun sunnah usolli sunnat ad-duha. Sunnah, lafaz sunnah ya adalah sunnah. Lillahi ta'ala adalah lafaz yang sunnah. Maka seringkas-ringkasnya niat yang perlu kita hadirkan adalah dua perkara untuk solat sunnah itu. Usolli duha, usolli al-witra, Allahu akbar. Allahu akbar. Ataupun solat sunat yang dzatus sabab, ataupun solat sunnah yang ada sebabnya. Contohnya seperti solat sunnah wudu, yakni solat yang kita lakukan selepas daripada wudu, yang disebut sebagai solat dzatus sabab, itulah solat yang mempunyai sebab. Kalau kita solat kerana ada sebab, contohnya seperti selepas daripada wudu, kita pun solat wudu. Maka untuk solat yang dzatus sabab, solat yang ada sebab tu pun sama, perlu kepada musolli. Kemudian al-wudu'a, musolli al-wudu'a, Allahu akbar, cukup. Adapun musolli sunnatal wudu' rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, dan lafaz niat yang sempurna. Yang ketiga, tingkatan niat iaitulah idza kanat shalah nafilah mutlaqan, sekiranya solat sunnah mutlak. Kalau kita sudah sentuh pada minggu lepas berkenaan dengan solat sunat mutlak, iaitulah solat sunat yang dilakukan semata-mata kerana kita ingin solat. Biasanya dilakukan pada sepertiga malam. Jadi solat sunat mutlak ialah solat sunat yang si jua kerana sebab, si jua kerana waktu, tapi bila-bila boleh buat. Nama solat sunat mutlak, semata-mata. Solat sunnah yang kita lakukan semata-mata kerana ingin solat, maka solat sunnah mutlak. Maka untuk solat sunnah mutlak, maka yang wajib hadir pada ketika niat adalah satu perkara saja, iaitulah yang dinamakan qasdul fi'li, usolli. Kita sebut usolli, Allahu akbar. Kenapa? Kerana solat sunnah mutlak, tiada tergantung padanya dzatus sabab, tiada sebabnya solat, ataupun yang solat tadi bukan kerana waktunya, hanya kerana ingin solat sunnah saja. Makanya pun lafaz niat yang paling singkat usolli saja, aku solat, Allahu akbar. Paling ringkaslah. Solat sunnah mutlak, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sentuh pada minggu lepas. Solat sunnah yang tiada padanya had. Berapa rakaat pun kita ingin solat, maka kita boleh. Berapa rakaat kita mau? Berapa rakaat satu kali salam, silakan. Hanya saja yang paling afdal iaitulah solat sunnah dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh kita lakukan solat sunnah mutlak tu 10 rakaat satu salam kah, 20 rakaat satu salam kah, dipersilakan. Solat sunnah mutlak si takluk kepadanya 2 rakaat 2 rakaat. Hanya saja yang afdal adalah 2 rakaat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Jadi pada malam tu insya-Allah kita masuk kepada rukun yang kedua, iaitulah takbiratul ihram. Takbir iaitulah melafazkan Allahu akbar. Al-ihram iaitulah penghormatan. Maka lafaz takbiratul ihram adalah takbir penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram adalah melafazkan Allahu akbar. Kena dinamakan takbiratul ihram, maka dikatakan sumiyat bidzalika li'annaha tuharramu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalam wa ghairi dzalik. Adapun dinamakan takbiratul ihram, ihram apun boleh jadi maksudnya haram. Maksudnya kenapa? Iaitulah selepas daripada kita mengangkat takbir, maka yang sebelum daripada solat halal, dalam solat jadi haram. Contohnya seperti makan. Sebelum daripada kita angkat takbir, kita masih boleh makan, minum dan sebagainya. Tetapi selepas daripada takbir, maka kita si boleh nak makan, si boleh nak minum.
maka kenaya disebutkan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sesuatu. Ataupun bercakap-cakap sebelum daripada solat, sebelum mengangkat takbir kita boleh bercakap-cakap, tetapi dalam solat kita si boleh bercakap-cakap. Kalau kita berkata-kata di dalam solat, solat kita batal kerana kita menghadirkan kalam ajnabi, kalam yang seharusnya ada dalam solat. Maka ia dari segi ta'rif maksud takbiratul ihram, selama tu kita lafaz Allahu Akbar. Apa maksudnya? Itulah sesuatu yang halal sebelum solat, dalam solat selepas takbir jadi haram. Jadi dan para ulama menyusunkan beberapa syarat takbiratul ihram. Beberapa syarat kepada takbiratul ihram, iaitulah yang pertama, ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Mestilah orang yang melafazkan takbir mendengar akan lafaz takbir yang dia ucapkan. Maka mesti jelas Allahu Akbar, didengar oleh telinga si musalli, orang-orang yang solat. Mesti didengar oleh orang yang mempunyai badan. Usalli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kayaknya sebut Allahu Akbar. Mesti didengar oleh telinga musalli, orang yang solat. Adapun kalau si mendengar, maka takbirnya si sempurna, solatnya si sah. Kerana takbiratul ihram adalah salah satu daripada rukun qauli, iaitulah kewajiban dalam bentuk lafaz. Maka perlu dilafazkan. Sekiranya si dilafazkan, maka solatnya si sah. Lafaz perlu dengar, perlu jelas. Si cukup sekadar menggerakkan bibir. Kata orang takbir silent mode. Silent mode pun takbir. Angkat tangan aja. Jadi si dapat. Si cukup syarat. Sedangkan syaratnya adalah dengan ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Dirinya pun yang mendengar akan takbir. Yang kedua, iaitulah antakuna halatul qiyam fil fardi. Mestilah takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri. Mestilah takbiratul ihram dilakukan dalam keadaan berdiri. Hatta kepada orang-orang yang sakit pun kita syarak menegaskan supaya pada ketika takbiratul ihram sekurang-kurangnya mesti berdiri. Contohnya orang yang sakit, si dapat solat berdiri, dapat duduk saja. Tapi sekiranya masih mampu untuk takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, maka berdirilah takbiratul ihram. Sekiranya betul-betul si mampu. Orang yang lumpuh contohnya, solatnya gurin melintang ataupun gurin mengiring, orang tu si perlulah diberatkan kepadanya takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kerana memang si dapat. Tapi orang yang masih mampu sekurang-kurangnya takbiratul ihram berdiri. Takbiratul ihram si lama, mungkin 5 saat, 4 saat sudah selesai takbiratul ihram. Allahu Akbar, duduk. Sekurang-kurangnya takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Fil fardi, dalam solat yang fardu. Tu yang dinamakan takbiratul ihram perlu dalam keadaan berdiri dalam solat yang fardu. Adapun dalam solat yang sunnah, maka tidak jadi masalah kalau kita mulakan solat kita dalam keadaan duduk, kemudian kita takbiratul ihram dalam keadaan duduk, tidak jadi masalah. Kerana ianya bukan solat yang fardu, tetapi solat yang sunnah. Banyak dalam kalangan masyarakat yang tahu hukum tu, maka kita lihat ada yang solat sunnah dalam keadaan duduk. 2 rakaat biasanya, contohnya 2 rakaat tahiyatul masjid contohnya. 2 rakaat ataupun 2 rakaat solat sunat wudu, ataupun 2 rakaat sebelum daripada subuh ataupun sebelum qabliyah lah. Kalau orang yang tahu hukum, maka kita akan lihat ada yang mempraktikkan solat sunnah dalam keadaan duduk. Ada. Dan saya sendiri pernah melihat ada seorang yang mempraktikkan solat sunnah dalam keadaan duduk pada keadaan yang tertentu. Contohnya macam kita sebut pada ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Saya pernah sentuh perkara tu di situ. Kita ulang lagi. Pada ketika sedang khatib membaca khutbah,
maka apa-apa solat yang dilakukan pada ketikanya sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Hatta solat sunnah, hatta solat qada. Dianjurkan untuk dilakukan. Bagi orang-orang yang ada ruang dan waktu yang panjang untuk datang awal masjid. Tetapi kalau orang yang sengaja dan terlewat ataupun ada masyaqqah, keberatan yang mau datang masjid awal, maka bolehnya lakukan. Tetapi orang-orang yang ada kesempatan untuk datang awal, tetapi si buat solat sunnah awal-awal, ketika khatib berdiri barunya nak mula solat sunnah, si dianjurkan. Maka pada ketika apabila disebut di dalam kitab si dianjurkan apa-apa solat sunnah, maka ada seorang yang solat sunnah dalam keadaan duduk. Kerana apa? Kerana takut mengganggu khatib. Mengganggu khatib yang sedang berkhutbah. Sehingga ada ramai orang yang melakukan solat sunnah. Makanya pun duduk, mengangkat takbir dalam solat dalam keadaan duduk. Maka tu kita lihat orang yang ada ilmu, masih boleh melakukan solat sunnah, tapi dalam keadaan duduk, iaitulah supaya khatib si terganggu. Dia tahu sehalus-halusnya apa perkara yang dia boleh buat, itulah dengan ilmu. Dengan ilmu. Datang, kemudian duduk dan angkat takbir. Mudah, sangat mudah. Dan seterusnya syarat yang ketiga, iaitulah antakuna bil arabiyyah. Mestilah lafaz Allahu Akbar dengan lafaz bahasa Arab. Si dapat dengan lafaz bahasa selain Arab. Contohnya kita sebut dalam bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Tuan Allah Maha Besar. Si sah. Si cukup syarat takbirnya, maka salatnya si sah. Kena dengan lafaz Allahu Akbar. Ada yang bertanya, macam ni orang yang baru mengenal Islam, baru masuk Islam, maka saya kira lafaz Allahu Akbar sangat ringkas. Sangat ringkas. Maka si dapat dijadikan alasan lah. Kalau kata baru masuk Islam, susah gila lafaz Allahu Akbar. Seni datang susahnya tuan-tuan bagi orang-orang yang fasih lidahnya. Kecuali bagi orang yang bisu. Kecuali bagi orang yang bisu ataupun si dapat melafazkan dengan sempurna, maka tak dimaafkan. Cukup sekadar hadirnya di dalam hati. Jadi si perlu kepada lafaz yang sempurna Allahu Akbar. Atau boleh dimaafkan lah. Tetapi bagi orang yang sempurna, lidahnya berfungsi sempurna, jadi lafaz Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, at-tartibu fiha, mestilah ikut tertib. Mestilah ikut tertib. Allah, kemudian sifatnya akbar. Jadi perlu ikut pada tertib. Kemudian mengucapkan lafzul jalalah. Mestilah dalam takbir mengucapkan lafzul jalalah Allah. Allahu. Kita sebut Allahu. Kemudian apa? Menyebutkan lafz akbar. Mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu lafzul jalalah, kemudian akbar. Allahu Akbar. Kemudian syarat yang seterusnya si memanjangkan hamzahnya lafzul jalalah. Maka lafzul jalalah Allah ada padanya hamzah, maka si boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Udah lari maksud sudah. Maknanya sudah berbeza. Jadi kita lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si boleh dipanjangkan Allahu Akbar. Maksudnya sudah berbeza Yang saya faham kalau kita panjangkan di awal Di awal kalimat Allah, contohnya seperti Allah-nya jadi isim fa'il, pelaku. Maksudnya kalau kita kata akilun, orang yang makan, akilun, orang yang makan. Jadi di situ maknanya berubah. Sedangkan lafzul jalalah tu Allahu Akbar ialahnya. Si dapat kita nak ubah, si dapat. Kemudian ataupun kita memanjangkan pada huruf ba dalam lafzul jalalah takbiratul ihram kita. Allahu Akbar.
Akbarnya panjang tuan-tuan. Kunci boleh juga. Jarang kita dengar lah. Siada. InsyaAllah kita semua fasih. Imam-imam kita semua fasih insyaAllah. Siada yang memanjang. Cuma kena disebutkan di dalam kitab ada perkara macam tu kerana memang ada orang-orang yang lidahnya ada susah sikit nak nyebut dengan sempurna. Si perlu contoh yang jauh lah tuan-tuan. Huruf ra contohnya. Huruf ra ada orang yang dapat sebut dengan sempurna huruf ra, tetapi yang sebut huruf ra. Huruf ra jadi huruf ghain. Jadi kalau disebut Allahu Akbar, sebut Allahu Akbar. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lidah dalam kalangan masyarakat umat Islam susah sikit nak sebut dengan sempurna makhraj huruf, makharijal huruf dengan sempurna. Dan seterusnya mestilah berturut-turut. Lafzul jalalah Allah mestilah berturut-turut dengan lafaz akbar. Allahu Akbar. Ada padanya ruang kosong. Allah. Tunggu berapa 30 saat akbar imam. Si boleh. Ini mestilah berturut-turut. Bahasa Arab disebut mualat, berturut-turut. Berarti lafaz Allah mesti berturut, kemudiannya terus Hu Akbar. Allahu Akbar. Ada stop. Jam. Keset rosak ke apa? Ada yang mesti terus. Kemudian tidak menambah huruf waw di antara lafaz jalalah dan lafaz akbar. Wawnya pun dipanjangkan. Allahu Akbar pun si boleh. Kemudian tidak menambah huruf waw sebelum lafaz jalalah. Okey, samalah. Dan kemudian menjaga huruf-huruf takbiratul ihram dengan hurufnya. Maksudnya kalau takbiratul ihram hurufnya apa? Hamzah yakni alif, lam sabdu, lam ha. Kemudian alif, kaf, ba dengan ra. Allahu Akbar. Si dapat kita mengganti huruf tu tadi dengan huruf yang lain. Contohnya huruf kaf kita tukar dengan huruf qaf. Ha yang bulat kita tukar kepada ha yang pedas. Allahu Akbar. Contohnya. Maka tu salah. Jadi di situ tuan-tuan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpesanlah kepada diri saya dan jemaah sekalian, kita sangat perlu belajar Al-Quran. Kita perlu belajar Al-Quran. Bukan hanya sekadar pandai baca Al-Quran, tetapi kita perlu mengenal sifat huruf. Sifat huruf yang kita baca, di sini tempat keluarnya huruf. Kemudian dari segi hukum tajwidnya pun kita perlu belajar. Kita perlu mendalami ilmu bacaan Al-Quran. Bukanlah nak kata kita tu perlu sampai kepada tahap qori. Semua kita mewajibkan diri kita tu sampai pada tahap qori. Bacaan Quran dengan 7 lagu dan sebagainya. Si perlu. Hanya cukup kita menjaga tajwid, makhraj huruf yang betul dengan menjaga sifat-sifat hurufnya dan sebagainya. Ya yang paling penting lah. Yang paling penting kita menjaga. Jadi kita perlu kepada mempelajari akan Al-Quran. Belajar akan Al-Quran. Okay. Jadi adalah syarat kepada takbiratul ihram. Ulama menggariskan beberapa syarat itu tadi menjadikan takbiratul ihram kita sempurna. Kemudian antaktarina bin niyah. Kemudian pada ketika lafaz takbir Allahu Akbar mestilah bersamaan dengan niat. Jadi kita sebut Allahu Akbar pada ketika yang hadir dalam hati kita niat, atau syarat kepada takbiratul ihram juga. Dan kemudian
Syarat juga di dalam apa? Di dalam takbiratul ihram yaitulah ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Mestilah takbirnya makmum diakhirkan sedikit daripada takbirnya imam. Jangan bersamaan, jangan dulu. Tok kelak masuk dalam bab hukum hakam solat berjamaah. Jadi syarat takbirnya makmum mestilah kemudian daripada imam. Imam baca Allahu Akbar, barulah kemudian makmum angkat takbir Allahu Akbar. Jadi apa yang kita lihat pada hari itu, kita tahu apa nak dikejar makmum, apa nak dikejarnya. Imam baru angkat tangan, dah kawan angkat tangan juga dah. Maka itu adalah si sempurna syarat takbir, si sempurna syarat kepada takbir. Mestilah imam yang lafaz dulu Allahu Akbar, baru kemudian makmum Allahu Akbar. Kemudian syarat takbiratul ihram yaitulah ayyakun mustaqbilal qiblah. Mestilah menghadap kiblat pada ketika angkat takbir. Pada ketika angkat takbir mestilah menghadap kepada kiblat. Di situ kelak pecah kepada beberapa masalah. Contohnya seperti orang yang solat dalam kenderaan. Orang yang solat dalam keadaan di dalam kenderaan yang mudah berubah kiblatnya. Contohnya seperti di dalam di dalam sampan, di atas sampan. Jadi di atas sampan kita cukup kita mengangkat takbir pada ketika menghadap kiblat. Allahu Akbar, menghadap kiblat. Kemudian adapun sampan yang bergerak kiri kanan belakang, maka jadi masalah, membatalkan solat. Tu ada yang saya dengar lah, karena kurangnya ilmu ataupun kerana sangat ingin menjaga menghadap kiblat tu tadi tuan-tuan, ada yang kemudi di belakang. Ada yang ngembak sampan, ada yang solat di depan, di belakang kemudi supaya stay belakang kiblat. Supaya stay sampan tu ke kiblat. Sedangkan boleh berjemaah. Tetapi kawan tu masya-Allah tabarakallah, okey, kita kemudi supaya stay on track dengan kiblat. Kawan. Ada ya kena kurang ilmu lah. Kita sebut kerana kurang ilmu. Sedangkan yang wajib untuk menghadap kiblat adalah takbir yang pertama. Adapun selepas daripada terserahlah. Nak ke kiri ke kanan, membatalkan solat. Masya-Allah, macam-macam yang berlaku. Kalau kita tu saya ada ilmu, susah. Saya kira susah ya kalau kita nak kemudi sampan tu. Belum cerita gelombang lagi, ombaknya dan sebagainya. Saya rasa mustahil juga walaupun dikemudi. Kecuali laut ataupun pantai yang tenang lah. Masya Allah. Baik. Kemudian membaca qata'. Tu hukum tajwid sikit kita sentuh. Membaca qata' putus pada huruf hamzah pada Allah dan akbar. Jadi kita baca Allahu Akbar. Tapi kita baca Allahu Akbar. Ada qata' di sini. Kita boleh sambungkan terus Allahu Akbar. Contoh nampak seperti kita tambah huruf waw di sini. Allahu Akbar. Tetapi boleh kita mesti kotakkan, putuskan hu, kemudian baru kita sebut akbar. Disebut melafazkan dengan kotak, iaitulah Allahu Akbar. Itu adalah antara sekalian syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam lafaz Allahu Akbar. Banyak juga syaratnya tuan-tuan. Macam susah saja lafaz Allahu Akbar tu. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan semuanya itu sudah menepati syarat. Cuma kita sebutkan detail satu persatu supaya kita tahu sini yang perlu kita tambah baik. Ya aja. Kita sebutkan satu-satu supaya sini kita perlu tambah baik. Bukan pada lama atau kita salah sih, tetapi betul alhamdulillah. Sama macam wudu lah. Saya pernah explain tentang sunnah-sunnah wudu yang sangat banyak. Sunnah wudu tu banyak tuan-tuan. Saya kira sudah kita sentuh.
Sangat banyak wudu, sehingga ada yang menyebutkan macam susah aja wudu tu. Sedangkan hanyalah perkara sunnah. Ya satu. Dan keduanya kata, adakah wudu kita lama atau kita buat sisah? Takut kawan. Sedangkan wudu yang kita lakukan sudah sempurna, sah, alhamdulillah, masya-Allah. Hanya saja kita sebutkan perkara sunnah dalam wudu itu tadi supaya kita tambah baik. Supaya kita tambah baik, dan ada beberapa sudut kelak kita dapat menghukum kalau wudu kawan tu lari daripada ajaran mazhab Syafi'i, sedangkan masih dalam mazhab Syafi'i. Contohnya seperti apa? Membasuh keseluruhan rambut kepala. Keseluruhan kepala tu dibasuhnya. Sedangkan mazhab Syafi'i sebahagian daripada kepala atau rambut kepala cukup. Tapi ada dalam kalangan umat Islam yang berpegang pada mazhab Syafi'i, basuh keseluruhan kepala. Betul juga, cuma hanya saja benda yang masuk dalam perkara sunnah. Masuk dalam perkara sunnah. Ada soalan tentang takbir sekatuk tuan-tuan. Macam susah aja. Untuk salat sunnah. Waktu tengah berkuliah. Baik. Sekarang tu masuk dalam perbahasan sama dengan kita sebutkan tadi tentang khatib yang sedang berkhutbah. Khatib sedang berkhutbah, dianjurkan kepada kita untuk salat sunnah. Kenapa? Kerana menghormati khatib yang sedang berkhutbah. Dan macam ya juga dalam hal orang-orang yang sedang menyampaikan kepada kita akan ilmu. Menyampaikan kepada kita akan ilmu apa? Yang lebih afdal apanya? Yang lebih afdal adalah kita mendengar akan ilmu. Kita boleh pilih antara kita mau melakukan solat sunnah ataupun kita mau mendahulukan untuk mendengar ilmu. Sekarang persoalan ringkas bagi kita semua, perkara ni yang wajib. Perkara ni yang wajib. Yang wajib adalah menuntut ilmu. Dan sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan dalam riwayat yang lain menyebutkan utlubul ilma walau bisin. Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim, dan tuntutlah ilmu walaupun sehingga ke negeri Cina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ hukum menuntut ilmu adalah wajib. Saya ada nama sunnah menuntut ilmu. Menuntut ilmu saya ada sunnah, tetapi wajib. Dan solat sunnah yang kita lakukan adalah solat sunnah, kecuali yang kita buat tadi solat fardu lah. Datang masjid kita mau solat fardu maghrib kini tu, tafadhol. Bukan dianjurkan, buatlah kerana ya solat yang wajib. Tapi ada pun solat yang sunnah, di situ kita ada pilihan. Sama ada kita mau terus mendengar kepada perkara yang wajib ataupun kita mau melakukan yang sunnah. Tetapi kita kata apa? Dahulukan yang wajib. Dahulukan yang wajib. Cuma hanya saja dalam perkara tu kita siklah terus menegaskan hukum, terus duduk sih. Tergantung kepada jamaah. Tergantung kepada jamaah, tafadhol. Perkara tu masih bersifat hukumnya hukum yang baik. Wajib baik, sunnah pun baik. Wajib dapat pahala, sunnah pun dapat pahala. Hanya saja wajib kalau kita tinggal dengan sengaja berdosa tanpa sebab lah. Berdosa, dan sunnah kalau kita tinggal si ada apa-apa. Maksudnya hukum sunnah dan wajib tak dua-dua bagus, tinggal kita pilih nak buat atau si buat. Cuma perlu ditanya pada diri kita lah, apa alasan kita untuk kita meninggalkan perkara yang hukumnya baik? Apa alasan kita? Macam mana? Sama macam hukum makruh dan haram lah. Saya suka sentuh perkara tu. Hukum makruh dan haram, iaitulah pada perlakuan apa? Sensitif juga saya sebut tu, merokok. Merokok tu hukumnya hanya dua, makruh atau haram. Jadi kita tanya pada diri kita, kena kita nak maulah dua-dua perkara tu tadi yang terkandung dalamnya dua hukum yang teruk. Makruh juga, haram juga. Kalau sunnah dan wajib hukum yang bagus, tapi kalau makruh haram
hukumnya si bagus, dapat dosa dan perkara yang Allah Ta'ala benci. Macam ni. Azan. Okey. Azan. Azan. Kat sana. Pen. Ada, sudah. Lupa. Ya Arhamar Rahimin, Rabbi fili li walidayya fi kulli lahzatin abada lada khalqika.
Ilmu dunia. Ilmu dunia. Okey. Okey. Kita sebut ilmu yang wajib pada setiap muslim itu tadi adalah ilmu untuk apa? Untuk mengenal Allah, untuk mengenal agama. Maksudnya apa? Hukumnya fardu ain. Jadi kalau mempelajari akan agama, ilmu yang dengannya kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal syariat agama Allah taala, maka itu disebut fardu ain. Adapun ilmu yang lain selain daripada ilmu agama, maka hukumnya fardu kifayah. Hendaklah ada dalam sekelompok atau segolongan umat Islam yang mempelajari akan ilmu dunia. Maksudnya fardu kifayah. Adapun dalam masalah mendengar akan ilmu yang disampaikan tu tadi, maka di situ kita nanggalah sifat hukum tadi. Adakahnya fardu ain atau fardu kifayah? Jadi kalau fardu ain, maka tu yang disebut kita dituntut untuk kita duduk mendengar. Adapun kalau fardu kifayah, atau si dituntut untuk kita mendengar. Yang dituntut tadi kenapa? Banyak faktornya kenapanya dituntut. Pertama, nya adalah sifatnya wajib, fardu ain. Yang kedua, ketika kita berkumpul menuntut ilmu ataupun mendengar akan ilmu, terkumpul dalamnya banyak barokah. Barokah contohnya seperti para malaikat yang mendoakan akan bagusnya majlis itu. Setiap orang-orang yang mendengar akan majlis ilmu itu, para malaikat akan hantar namanya kepada Allah Ta'ala. Orang itu mendengar akan ilmu, maka akan doakan istighfar pada orang itu. Dan kemudian Allah akan menyebut nama orang yang hadir dalam majlis ilmu kepada apa? Penduduk yang ada di langit. Kenapa? Karena berkahnya ilmu yang seumpama majlis yang kita adakan pada hari itulah, dan juga majlis-majlis yang ada kita buat pada hari-hari lain. Berkahnya. Maka kena dituntut tadi. Disebut dituntut kenapa? Kerana kandung berkah yang banyak. Selain hukumnya, sifatnya wajiblah. Baik. Sedikit masa lagi kita ingin sentuh sedikit tentang beberapa masalah dalam lafaz takbiratul ihram. Yang pertama iaitulah boleh, disebut para ulama boleh sekiranya dalam lafaz takbiratul ihram kita mendatangkan sifat-sifat Allah yang lain. Contohnya kita lafaz Allahu Akbar, kemudian kita tambahkan sifat selain akbar tadi, contohnya Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Kata ulama boleh. Allahur Rahimur Rahman Akbar boleh. Cuma apa? Hanya saja hukumnya disebutkan khilaful aula. Saya rasa saya sudah sebut tentang hukum khilaful aula, iaitulah hukum yang apa yang diantara harus dengan makruh. Maksudnya bukanlah nama khilaful aula tu perkara yang dibenci macam makruh, bukan. Makruh jelas perkara yang dibenci. Tetapi khilaful aula disebut dibenci, tetapi disebut menyalahi yang utama. Ayat hukumnya kalau kita menambah sifat Allah yang lain pada lafaz takbir, Allahur Rahmanur Rahim Akbar, hanya saja hukumnya khilaful aula, menyalahi yang utama. Selain daripada contoh khilaful aula yang boleh kita sebut adalah seperti contohnya solat tahajud dan solat sunat duha. Ia adalah solat yang dianjurkan oleh Nabi SAW, tetapi apabila ada dalam kalangan umat Islam buat solat duha ataupun solat sunat tahajud, adakah dikira melakukan perkara yang makruh? Maka sampai kepada hukumnya makruh kalau kita tinggalkan solat duha atau tahajud. Hanya saja hukumnya khilaful aula, iaitulah menyalahi yang utama. Khilaful aula lebih ringan daripada makruh. Makruh lebih berat daripada khilaful aula dari sudut hukum lah. Dari sudut hukum, maka boleh kata ulama menambahkan sifat pada takbiratul ihram, Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Akbar. Boleh. Cuma hukumnya khilaful aula. Wallahu alam. Kemudian persoalan yang kedua, yajibu 'alal ajiz anit takbir bil arabiyyah at-ta'allum.
Wajib ke atas orang yang si dapat nak menyebut lafaz takbiratul ihram yang sempurna tu tadi, wajib ke atas tidaknya untuk belajar. Yang kita sebut tadilah orang-orang yang lidahnya ada sedikit masalah ataupun orang-orang yang baru masuk Islam, wajib ke atasnya untuk belajar lafaz takbiratul ihram kerana tidaknya lemah. Kerana lemah. Fa illam yastati wa khafa khurujal waqti tarjamaha bi lughatihi. Sekiranya si mampu, sekiranya tetap si mampu, maka kalau kita khawatir solat tadi keluar daripada waktu, maka lafazlah takbiratul ihram semampunya. Si perlu nak dipaksa juga. Orang yang baru masuk Islam contohnya, susah nak sebut lafaz takbir, kena lagi waktu zuhur, waktu yang sangat singkat. Nak belajar punya belajar, si dapat juga lafaz dengan sempurna, maka silakan solat dengan lafaz takbir yang ala kadar, sesuai kemampuannya, cukup. Dan yang terakhir iaitulah qarnun niyah bitakbir. Sekali lagi kita ulang, qarnun niyah bitakbir iaitulah bersamaan akan angkat takbir itu tadi dengan hadirkan niat. Kata ulama apa? Yajibu qarnun niyah bitakbir wastihdaruha tafsilan fi jami'it takbir 'alal mu'tamad. Maka dalam pendapat yang mu'tamad, maka perlu kita hadirkan niat pada ketika takbir. Pada pendapat yang mu'tamad, wajib kita hadirkan niat pada ketika bertakbir. Itu namanya apa? Ma yusamma bil muqaranah al haqiqiyah. Namanya persamaan ataupun hadir niat dan takbir tadi bersamaan yang hakikatnya, hakiki ya, yang hakiki. Adapun ulama yang kemudian disebutkan, ulama yang kemudian seperti Imam Haramain, gurunya Imam apa? Imam Ghazali, dan kemudian Imam Ghazali Kederimpun dan Imam Nawawi menyebutkan silah wajib. Kenapa? Kerana ada yang sulit untuk menghadirkan niat pada ketika takbir. Cuma kita memilih kepada pendapat yang muktamad lah. Memilih kepada berpegang pendapat yang muktamad, mestilah niatnya muqtarinan bil fi'li. Fi'li apa? Takbiratul ihram. Mestilah bersamaan dengan perbuatan, yakni takbiratul ihram. Jadi yajak perbahasan yang boleh kita kongsikan dalam bab rukun yang kedua, iaitulah takbiratul ihram. Syarat-syarat yang kita sebutkan tadi sangat banyak, tapi jangan jemaah sekalian risaulah. InsyaAllah semua cukup syarat sudah. Cuma perlu diperbetulkan lagi lah. Seni yang perlu diperbetulkan. Seterusnya beberapa masalah tadi yang kita sebutkan dengan menambah sifat Allah pada lafaz takbiratul ihram, dan juga bagi orang yang susah untuk melembutkan takbiratul ihram, maka ada keringanan padanya untuk lafazkan takbir dengan kemampuannya. Wallahu taala alam. Ada soalan lagi? Okey, jadi insya-Allah kalau ada apa-apa soalan, insya-Allah kita lanjutkan pada minggu depan dalam rukun yang ketiga. Dan rukun yang ketiga insya-Allah, semoga Allah taala memberkahi akan apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah taala bagi kita istiqamah dan beri kepada kita istiqamah dalam melakukan amalan-amalan yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.